الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Mari sama-sama kita membaca tasbih Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu. Kama nawwartal arda bi nuri syamsik, seperti mana engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu. Abadan birahmatika ya arhamar rahimin, terang selama-lamanya dengan rahmat Tuhan yang maha pengasih maha penyayang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa shifaan min kulli da', dan sembuh daripada segala penyakit, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima insya-Allah. Kita sambung muka surat 109. Qala al-musannif rahimahullah ar-ruknu at-tasi' wal-'ashir as-sujudu wat-tuma'ninatu fihi wat-tuma'ninatu fihi. Rukun ke-9 dan ke-10, sujud dan tamakninah padanya. Thumma yasjud wa syurutu ijza'ihi an yubashira musallahu bi jabhatihi aw ba'dihha makshufan wa an yanala musallahu thiqala ra'si wa an takuna ajizatuhu a'la min ra'sihi wa an la yasjuda 'ala muttasilin bihi yataharraku bi harakatihi kakummin wa imamatin wa an la yaqsuda bi huwiyyihi ghayra sujud wa an yada'a juz'an min rukbatayhi wa butuni asabi'i rijlayhi wa kaffayhi 'ala al-ard. Kemudian sujud. Syarat-syarat sah sujud: hendaklah menyentuh keseluruhan dahi atau sebahagiannya, boleh pilih. Kita nak buka seluruh dahi atau sebahagian dahi, boleh pilih.
Dai ni seluruh dai atau sebahagian dai. Menyentuh tempat solat dalam keadaan dahi terbuka. Dahi ni kena buka, tak boleh pakai serban atau pakai kepiah, tutup semua dahi. Seluruh dahi ni tutup macam tu. Tak sah sujud. Kena bagi buka sikit pun tak apa, sebahagian dahi. Yang paling baik buka semua lah, seluruh dahi. Itu syarat dia. Mengenakan tempat solat itu dengan berat kepalanya. Maksud berat kepala ni bukan kita sentuh layang-layang pelan-pelan tu, kita lepaskan berat kepala kita. Sekira-kira kalau kita sujud atas bantai yang lembut, bantai itu akan melekuk. Itu makna kita melepaskan berat kepala. Kalau kita sujud atas kapas, kapas tu akan terpenyek. Tapi tak wajib tekan kepala, tak wajib tenyek kepala. Kita buat biasa-biasa je, lepas kepala. Jangan kita, orang utara panggil dia pedor. Pedor ni maksudnya dia sentuh dahi dia tu hanya sekadar sentuh. Itu tak boleh. Kepala kita lepaskan berat kepala kita. Tapi tak wajib tenyeh, tak wajib tekan. Dengan berat kepalanya. Punggung, syarat seterusnya, punggung lebih tinggi dari kepalanya. Tak boleh kita sujud atas tangga. Kepala kita tak atas tangga menyebabkan punggung sama dengan kepala. Punggung, tulang belakang dan kepala sama, tak sah sujud. Mesti punggung lebih tinggi daripada kepala. Kalau punggung sama dengan kepala, tak sah sujud. Kalau kepala lebih tinggi daripada punggung pun tak sah sujud. Seterusnya, kita tengok ni ada dalil di bawah, baca dalil dulu. Hadis Anil Barra radhiyallahu anhu annahu sajada fawadha'a yadayhi wa'tamada 'ala rukbatayhi wa rafa'a 'ajizatahu wa qala hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjud. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Artinya daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia menunjukkan cara sujud. Dia meletakkan dua tangan dan bergantung di atas dua lutut. Dia meninggikan punggungnya lebih daripada kepalanya. Beliau berkata, hakadha, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Macam ni. Baik, tidak sujud atas pakaian. Jangan sujud atas pakaian kita sendiri. Contoh dia semayang, dia pakai selendang ridak ni, kemudian waktu nak sujud dia sujud atas ridak dia, tak boleh. Kalau ridak ni dihampar tak apalah. Kalau dia di badan, itu dipanggil pakaian. Sujud atas pakaian sendiri tak sah. Dalam kitab ni dia buat contoh orang sujud atas ni kummin. Tak boleh ya, tak sah. Kum ni apa dia panggil ya? Hak tangan ni. Lengan baju lah, lengan baju. Lengan baju dia luas macam jubah orang Sudan. Jubah orang Sudan, dia punya lengan baju ni terbuka luas. Jadi mungkin dia sujud atas lengan baju tangan dia sendiri, tidak sah. Sebab itu pakaian dia. Pakaian yang bila dia bergerak, pakaian dia bergerak. Contoh tangan ni lah, bila kita bergerak, kum ni, apa Melayu panggil ya? Kummin wa imamatin, serban apa semua tu. Apa pergelangan tangan ni? Dia bergerak, baju dia pun bergerak. Maka dia sujud atas baju pakaian yang macam tu. Sujud dia tak sah, maka solat dia pun tak sah, batal. Kena jaga-jaga. Orang perempuan jangan waktu nak sujud dia telekung pula dah. Dia pakai telekung kan luas. Bila nak sujud dia buka gitu. Buka macam ni, dia sujud atas telekung dia sendiri. Jangan. Kena sujud atas lantai. Kena sujud dekat kapet. Kena sujud dekat sejadah. Jangan sujud atas dahi kita tu, atas pakaian kita sendiri. Tak sah. Orang lelaki jangan pakai kepiah tutup dahi. Orang perempuan jangan waktu nak sujud tu dia buka macam buka jala tu, dia kembangkan telekung dia
Dia sujud atas telekung dia sendiri. Tak sah. Sujud atas sejadah, sujud atas kapet, sujud atas lantai, sujud atas tikar tak apa. Jangan sujud atas kain telekung. Itu perhatianlah. Kalau sujud atas pakaian orang lain bagaimana Ustaz? Pakaian orang lain tak apa. Pasal pakaian yang dimaksudkan ialah pakaian dia sendiri dan pakaian dia tu bergerak dengan pergerakan dia. Bila dia bergerak, kan dia gerak rokok, dia gerak iktidal, dia gerak sujud, dia gerak duduk. Pakaian dia yang bergerak-gerak. Dengan sebab dia bergerak, yang tu yang tak boleh. Tapi andai kata dia ada pakaian yang jenis tak bergerak. Contohlah, katalah contoh saja, pelik sikit contoh ni. Dia ada kain telekung tu, labuh sampai ke kaki. Labuh sampai ke kaki dan ke depan. Sampai ke depan tu jadi sejadah. Telekung dia labuh ke depan. Kemudian dia tindih dengan bata, dengan batu besar dia tindih. Jadi waktu dia duduk bergerak tu, katakan telekung dia hak panjang sampai ke bawah tu tak bergerak. Maka dia tindih. Dia stok ketui batu berat. Maka pakaian dia tu tak bergerak pun, duduk stay kat tu. Maka dia boleh sujud. Pakaian dia sendiri pun dia boleh sujud kalau pakaian dia tak bergerak. Apatah lagi pakaian orang lain. Pakaian yang dia tak boleh sujud ni ialah muttasilin bi, pakaian yang bersambung dengan badannya. Pakaian dia sendirilah, senang cakap. Alla yasjuda, dia tak boleh sujud ala muttasilin bi, atas pakaian yang bersambung dengan orang yang sembahyang tu sendiri. Jelas itu. Yang bergerak dengan gerakannya. Pakaian orang lain tak apa. Katalah kawan sebelah pi buka telekung, punya boleh dua orang dia buka tu waktu nak sujud, kita ada sebelah dia pun dah dia buka, kita sujud atas telekung dia. Tak apa, dia yang tak boleh sujud atas telekung dia sendiri. Sebab bila dia bergerak, telekung dia pun bergoyang-goyang, bergerak-gerak. Faham? Alhamdulillah ada soalan macam tu. Terima kasih. Kawasan dahi dari mana hingga mana Ustaz? Saya sebut dah tadi. Dia tak mesti buka seluruh dahi. Sebahagian dahi pun tak apa. Dahi ialah daripada tempat tumbuh rambut sampai dekat kening ni. Kita ada bulu kening. Antara tumbuh rambut dengan bulu kening ni dipanggil dahi. Dahi. Setengah orang dahi dia pendek, dia ada tumbuh bulu dahi. Bulu dahi tu pun dahi lah. Ni dahi. Kawasan ni dipanggil dahi. Rukun sujud ada 7. Semua dua, dahi je satu. 2 kaki yang perlu kita pacak bagi kena perut perut jari kaki. Perut jari kaki ni pun boleh juz'an, satu juzuk. Makna satu jari kaki kanan, satu jari kaki kiri pun tak apa dah. Perut dia tu. Kemudian 2 lagi 2 lutut, 2 lagi 2 telapak tangan dan satu dahi. Nabi menunjuk ke hidung, wa asyara ila anfi. Nabi duk cerita dahi, Nabi tunjuk isyarat ke hidung. Kata ulama, hidung ni sunat kita bagi kenal juga, tapi dia tak wajib. Kerana Nabi cakap dahi tunjuk hidung. Macam kita pernah buat dengan anak murid kita. Okey, pegang telinga. Kita sebut telinga tapi kita pegang hidung. Nabi kata anggota wuduk ni, anggota sujud ni ada 7. Ketika Nabi nak cerita dahi tapi Nabi tunjuk hidung, kita pun tak tahulah apa rahsia dia. Kalau kita nak lawak dengan anak kita, pegang dagu. Kita pegang telinga, dia pun celaru pergi pegang telinga. Dagu sini kan, dagu. Kita kata pegang mata. Ni bukan mata, ni rambut. Nabi, apa tujuan Nabi cerita anggota sujud 7. Wa asyara ila anfi. Ketika Nabi cerita dahi, Nabi tunjuk hidung. Itu saya pun tak faham. Sebagian ulama kata mungkin Nabi nak habaq hidung pun wajib juga. Hidung pun wajib juga. Tapi mazhab Syafi'i, oleh kerana Nabi hanya tunjuk, Nabi tak cakap, maka dalalah ni apa petunjuknya di sebalik Nabi tunjuk hidung tu? Sunat lah. Dahi Nabi cakap dengan jelas, dahi, jabhah. Adapun hidung Nabi tak cakap, Nabi sekadar tunjuk. Jadi petunjuk di sebalik tunjuk Nabi tu
sunat kita bagi kena hidung dan dahi. Kalau tak kena hidung tak apa. Kalau orang hidung panjang, hidung mancung memang kena lah. Kalau orang tu hidung dia pendek, dia pakai cermata pula sujud, payah sikit lah nak kena hidung, lah baksah, tak apa. Kalau dia bawa laptop letak kat depan, waktu sujud, dia sujud atas laptop tu, macam mana keadaan solat tu? Laptop bukan pakaian. Laptop bukan pakaian, boleh je sujud atas laptop. Kemudian punggung kita lebih tinggi daripada kepala kan? Boleh sujud atas laptop. Yang tak boleh tu sujud atas tangga. Tangga tu dia tebal, takut kepala kita dengan punggung kita jadi mendatar sama tinggi punggung dengan kepala tu tak boleh. Nak tangga kan? Tu siapa baca hadis, Rasulullah pernah semayang atas mimbar tempat tinggi. Sahabat-sahabat di bawah, Nabi naik atas mimbar. Anak tangga pertama, kedua. Nabi semayang tinggi. Sahabat pun heran, apa pasal Nabi hari ni? Kalau kita manusia biasa, kita kata buang tebiat, apa kan? Nabi semayang di atas mimbar. Ada sebab, bukan saja. Nabi nak bagi sahabat nampak bagaimana rokok, bagaimana sujud Nabi SAW. Nabi nak ajar. Nabi berdiri atas mimbar, Nabi takbir. Nabi rokok atas mimbar. Nabi i'tidal pun masih atas mimbar. Tetapi ketika nak sujud, Nabi turun. Nabi undur ke belakang, Nabi turun, Nabi sujud di lantai. Kenapa Nabi tak sujud atas mimbar? Pertama, kerana ruang itu tidak mencukupi. Yang kedua, alasan fiqahnya Nabi tak sujud atas mimbar, kerana kalau Nabi sujud atas mimbar, tentu Nabi akan letak kepala Nabi di tempat yang tinggi. Nabi berdiri di anak tangga kedua, bila sujud tentu kepala Nabi di anak tangga ketiga. Maka kepala boleh jadi kepala sama dengan punggung, atau kepala lebih tinggi daripada punggung, maka itu tidak menepati syarat-syarat sujud. Itu sebab Nabi semayang atas mimbar, time nak sujud, Nabi undur turun belakang, Nabi sujud atas lantai. Duduk antara sujud atas lantai. Sujud kedua atas lantai. Masuk rakaat kedua, Nabi panjat mimbar lagi, Nabi semayang atas mimbar. Semayang boleh bergerak. Bergerak dua tapak berhenti, dua tapak berhenti, boleh je. Saya dah sentuh dah sebelum ni, kalau saf depan kita kosong, kaedah dia bukan bila ada orang batal rapatkan saf, bukan. Kita duk amal macam tu, ada orang batal je kita rapat. Bila rapat ni banyak orang bergerak. Seorang batal bergerak, ramai orang bergerak. Semua tu akan bergerak. Tapi kalau kaedah yang tepat, seorang batal, orang belakang dia hak duk tengah sembahyang, tengok depan, furja, ada ruang kosong, berjalanlah ke depan. Jalan. Bila dia jalan, dia seorang je berjalan. Kemudian tempat dia kosong, orang belakang ni pula seorang berjalan. Tak, jalan macam tu lebih bagus lagi daripada kita duk rapat. Rapat tu kadang-kadang orang letak cermin mata. Dia nak bergerak tu dia tak senang lah. Sebab cermin mata dia sekali akan ada sebelah tu, bila dia tadi duduk depan dia bergerak. Ada orang letak beg duit, bila dia bergerak sebelah dia katalah pencuri, dia bergerak, time sujud pencuri tu boleh curi. Jadi bergerak rapat ni sebenarnya tak betul lah. Boleh kita buat, tapi tak menepati yang diajar dalam kitab-kitab. Siapa batal, keluar. Orang belakang, langkah pergi depan. Kalau orang belakang tak mau langkah pergi depan, siapa yang baru masuk masjid, falahul murur, dia boleh jalan lintas orang depan sembahyang, liyasturaha, untuk dia pergi tutup saf yang kosong itu. Dia jalan-jalan pergi situ. Boleh. Tidak jadi kesalahan. Tidak dikira melintas depan orang sembahyang yang haram itu. Ustaz, macam mana orang solat sambil duduk, dia letak bantai di depan sebab nak bagi sentuh dahinya masa sujud. Nanti kita akan jumpa, kalau orang tu uzur, dia tak mampu sujud yang betul-betul sujud, punggung kena lebih tinggi daripada kepala. Kalau kerana sakit, tak perlu, dalam ni pun sebut, tak perlu letak bantal, tak perlu guna meja untuk letak dahi. Sebab apa gunanya kita sujud sentuh dahi sedangkan punggung kita masih di bawah? Kalau betul-betul nak sujud tu dia kena congek, dia kena punggung lebih tinggi daripada kepala. Macam saya duduk ni, punggung saya bawah meja. Saya sujud, letak dahi di meja ni. Apa gunanya? Punggung masih di bawah.
Jadi faham-fahamlah, kamu tu uzur, kamu tak mampu sujud dengan sempurna, maka cara orang semayang uzur ni isyaratnya rokok tunduk sikit, sujud tunduk lebih. Tak perlu pun letak bantal, letak kayu, sujud kat meja, tak perlu pun. Tak perlu kita nak sentuhkan dahi kita ni, tak perlu. Sebab orang yang sentuh dahi ni, dia syarat dia punggung lebih tinggi, al-in'ikas dia panggil. Punggung tinggi, maka dahi sentuh ke tempat sujud. Ini dah lah semayang duduk, nak sentuh juga dahi. Punggung tak tinggi pun, tak ada gunanya sentuh dahi. Bolehlah nak buat, tapi saya tak syorkan. Tak payahlah. Orang uzuk ni, dia hanya isyarat. Maksud isyarat ni, rokok dia tunduk sikit, sujud dia tunduk lebih, tak perlu pun letak bantal. Bantal itu letak dekat bilik tidur, bantal itu letak atas tilam, tak perlu kita cari bantal untuk sentuh dahi. Yang sentuh dahi itu punggung mesti lebih tinggi daripada kepala dan dahi. Kalau uzuk, buat cara uzuk. Okey, ada di sini, soalan tu ada di sini. Kemudian syaratnya lagi, tidak berniat dengan tunduk itu selain sujud. Kalau ada niat-niat lain, tak boleh lah, macam dia orang tolak, dia sami'allahu liman hamidah, ada orang tolak dia tersembam jatuh, dia pun cover. Hasil jatuh, dia pun pandai, dia sujud. Dah jatuh dah, dia kata aku sujud lah. Tak boleh, dia kena kembali kepada yang tidak balik, kemudian turun sujud. Sebab yang tadi itu dia tersembam, bukan sujud. Syarat apa lagi? Meletakkan sebahagian dari dua lututnya, sebahagian, dua belah lutut lah, perut jari kakinya dan dua tapak tangannya ke lantai. Tapak tangan ni afdalnya seluruh tapak tangan lah, tapi dia sebut sebahagian. Maknanya kalau satu jari benda parah, dia sujud satu jari kanan, satu jari kiri, okey dah. Dua jari pun okey. Kalau letak semua ni lagi baik. Jari kita rapatkan ketika kita sujud. Kalau serban besar dan tebal, tengoklah kena dahi tak. Kalau tak kena dahi, tak sah. Kalau kena dahi, sah je. Sah mana pun kalau dia pandai ejah, kena dahi, sah. Jangan tak kena dahi ya. Kalau dia pakai serban tapi masih ada ruang besar ni, boleh kena dahi dia ketika sujud. Tutup dengan serban, besar ni masih terbuka. Okey, lagi ni dahi antara kening ke tempat tumbuh rambut ni. Orang pakai kalau serban besar dan tebal. Okey, terpulang kepada orang tu, kalau dia mengaji, serban dia besar, tebal, dia sujud, dia rasa dahi dia menyentuh lantai, sah je. Kalau tak sentuh, tak sah. Dia bukan masalah tebal atau nipih, masalahnya kulit dahi tu kena lantai ke tak kena lantai? Kena ada tempat sujud. Kalau kena tak apa. La ba'sa bih. Dia tak kena. Kalau tak kena, nipih pun tak boleh. Serban nipih, dia tutup macam tu. Tak sah ke? Serban tebal, tapi masih ada ruang untuk menyentuh tempat sujud. Sah. Jadi poin dia, dahi menyentuh tempat sujud ke terhalang. Kalau terhalang, tak boleh. Melainkan kerana sakit lah. Sakit yang dibalut, luka, dibalut. Itu tak apalah. Itu kerana keuzuran. Ada di sini. Walau ta'adzzarat tankis, jikalau tidak mampu meninggikan punggung lebih dari kepala, tidak wajib meletak bantal untuk meletakkan dahi atasnya, atas bantal. Bahkan memadai tunduk isyarat tubuh sekadar yang mampu. Dan kalau dibalut seluruh dahinya yang luka dan susah untuk ditanggalkan balutan itu, maka dia boleh sujud dengan balutan tersebut tanpa perlu diulang semula solat itu nanti. Hadza aqalluhu, inilah sekurang-kurang sujud. Wa akmaluhu ay yukabbira wa yad'a rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu duf'atan wa yad'a yadayhi hadwa mankibayhi manshurat al-asabi' nahwa al-qiblah madmumatan makshufatan wa yufarriqu rukbatayhi wa qadamayhi qadra shibrin. Ini saya sebut dah kemarin. Wa yarfa'u rajul an fakhidayhi wa dhira'ayhi an jambayhi wa tadummu al-mar'ah.
Yang sempurna ialah hendaklah bertakbir, meletakkan dua lutut terlebih dahulu. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bila kita nak turun sujud, kita turun lutut dulu. Ada mazhab lain macam mazhab Hanafi, nak turun sujud, dia turun tangan dulu. Tak apa, ini masalah khilafiyah. Mazhab Syafi'i, nak sujud turun lutut dulu. Lepas tu baru tangan. Lepas tu dahi dan hidung serentak. Mazhab lain, dia turun tangan dulu. Itu khilaf, tak apalah. Sekarang ni kita ambil orang tu sakit lutut, kata sakit lutut. Kalau dia tak sakit lutut, turun lutut dulu. Kalau sakit lutut, mungkin dia sakit lutut, payah nak turun lutut dulu, turun tangan dulu. Masalah ni masalah khilafiyah. Ikhtilaf wajahatin nazar. Ulama berbeza sudut pandang. Pandang macam mana? Pandang unta. Poin dia, Nabi kata, waktu kita nak sujud tu, makruh. Makruh sujud seperti unta. Makruh sujud seperti unta. Unta bila dia nak duduk, dia akan lipat kaki mana dulu? Kaki depan. Dua kaki depan tu dia akan lipat. Setelah kaki depan itu dilipatkan, baru kaki belakang pula dia lipat. Jadi bagi kita, Nabi melarang sujud seperti unta duduk. Unta duduk ni dipanggil bark ataupun mabruk. Mabruk, baraka tu. Baraka. Mabruk, unta duduk. Kita kalau nak ucap tahniah kepada orang, bukan mabruk, mubarak daripada baraka. Ba alif raka. Baraka, mubarak. Mubarak. Barakallahu fi. Baraka. Mubarak. Ba dia panjang. Fi'il madhi dia baraka. Maka sebutannya mubarak. Ramai kawan-kawan kita sebut mabruk. Mabruk, mabruk, unta duduk, unta duduk. Cara unta duduk tu dipanggil mabruk. Nabi melarang kita sujud seperti unta. Makruh. Macam mana unta? Dia ada dua kaki depan, dua kaki belakang. Waktu dia nak duduk, dia lipat, dia kepak kaki depan dulu. Setelah kaki depan dia tu, dia jatuh dah sengit macam tu, baru kaki belakang pula dilipat. Maka pada pandangan mazhab Syafi'i, kalau kita sujud turun mana dulu? Minta maaf. Unta ni dia nak duduk, dia lipat kaki belakang. Saya pun betul balik. Unta dia nak duduk, dia lipat kaki belakang dia dulu, kemudian baru kaki depan. Tengok dalam YouTube lah, type cara unta duduk. Dia lipat kaki belakang dia dulu, baru dia lipat kaki depan. No? Jadi mazhab Syafi'i, kalau kita turun, saya penilah. Macam mana? Unta ni dia nak duduk, dia lipat kaki depan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selaru pasal unta tak ada di Ketak ni. Unta tak ada di tempat kita. Payah nak cerita. Unta dia nak duduk, dia lipat kaki depan dia dulu, baru dia lipat kaki belakang. Maka kita disuruh berbeza, jangan sama macam unta. Kalau kita turun tangan dulu, macam unta, makruh. Itu cara penilaian mazhab Syafi'i. Kaki depan dulu. Kalau kita ni tangan dulu turun, macam unta. Tapi bagi mazhab Hanafi, dia tak tengok kaki mana dulu unta lipat, dia tengok sendi. Unta memang dia lipat kaki depan, tapi kaki depan dia tu, sendi dia ke depan, lutut. Kaki depan dia tu lutut. Maksudnya unta bila dia turun lutut dulu. Kok tu pula mazhab Hanafi. Tonton cari dalam YouTube cara unta duduk. Memang dia turun tu macam dia turun, kalau nisbah kita tangan lah depan tu kan. Tapi sendi dia sendi lutut. Dia turun tu turun lutut dulu. Maka mazhab Hanafi kata, jangan turun lutut dulu, menyerupai lutut unta. Sebab unta dua kaki belakang dia kepak ke belakang. Dua kaki belakang dia tu siku. Dua kaki depan unta tu lutut. Dua hak belakang tu pula dipanggil siku. Bahkan bagi orang Arab, binatang yang ada arba'u qawaim, 4 kaki, hak depan tu mereka panggil kaki, hak belakang tu mereka panggil tangan. Unta dua tu 2 kaki, dua hak belakang tu 2 tangan. Sebab hak dua belakang tu sendi dia sendi ke belakang, siku. Kaki depan dia tu lutut, kaki belakang dia tu
Siku. Faham ke tak faham ke tahu? Jadi mazhab Hanafi melihat unta turun lutut dulu. Dua kaki depan yang memiliki lutut, unta turun lutut dulu. Lepas tu baru dia turun kaki dia, tangan dia. Maka mazhab Hanafi kata jangan turun lutut dulu, turun tangan dulu. Tak apalah, saya tak mau sembang panjang-panjang bab ni. Tuan-tuan tengok dalam YouTube cara unta duduk. Memang Allah suruh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tak lihat unta, macam mana unta diciptakan, unta sabar, unta cerdik, unta duduk macam mana. Tengoklah. Tak apalah kesimpulan dia, kita ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita sakit lutut, boleh je turun tangan dulu. Yang tak sakit lutut, turun lutut dulu. Begitu. Allahu Akbar. Hendaklah bertakbir, meletakkan dua lutut terlebih dahulu. Tang perkataan ni yang saya duk syarah. Meletakkan dua lutut terlebih dahulu. Kemudian kedua tangannya, kemudian dahi dan hidung serentak. Kemudian tangan diletak bertentangan dengan dua bahu. Tangan tak, macam mana kita mula sembahyang kita takbir, tangan kita tentulah. Sujud pun tentu. Kalau kita takbir tinggi ni, tangan kita ni. Kalau kita takbir tinggi ni, tangan kita. Jadi orang perempuan ketika sujud, tangan di sini. Sujud macam ni. Orang lelaki sujud, tangan dia berada di kawasan pipi ataupun di kawasan telinga. Ada soalan tak tadi? Saya baca dulu, takut saya tertinggal. Okey, unta ada kaki depan dulu, betul ya tu. Jikalau imam yang pegang Quran masa salat, sebelah tangan saja kena lantai dan sebelah tangan lagi pegang Quran, adakah dibolehkan? Tak boleh. Sujud kena kedua-dua belah tangan. Itu payah kalau semayang pegang Quran, memang payah. Memang boleh menghilangkan khusyuk. Mazhab Syafi'i boleh pegang Quran, boleh dia semayang pegang Quran. Tengok Quran kan, boleh. Tapi bila nak sujud, dia kena simpanlah Quran tu. Nak simpan pula, tak masuk pula dah Quran kecil tu, tak masuk poket, jatuh. Jadi tak usahlah pegang Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca hak mana mudah-mudah. Hak mana hafal baca. Hak mudah ya. Tak payah tengok Quran. Kalau nak tengok Quran, beli Quran yang besar tu, yang ada dia punya kaki dia, stand dia, tok situ, kepit dengan pengepit baju supaya angin tak. Boleh je kita macam tu. Baik. Sujud dia kena, dia lepas Quran, dia hina Quran, dia nak bawa masuk dalam, memang payah. Kalau mazhab Hanafi tak boleh. Siapa jadi imam tak boleh baca. Dia kena melalui ingatan. Dia tak boleh baca yang tertulis. Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i boleh baca. Tapi kena jaga adab dengan Quran. Susah. Carilah Quran yang besar tu supaya lebih mudah. Baik. Sujud kalau dia sebelah tangan pegang Quran, sebelah tangan lagi sujud, tak boleh. Kalau terkoyak, tak apa. Kita baca dah sebelum ni, terkoyak. Selok dia terkoyak, dia nak sujud macam mana? Tangan dia memegang tempat terkoyak, jadi dia sujud sebelah tangan saja, tak apa. Ataupun dia sujud dua-dua tangan dan dibiarkan terkoyak tu pun tak apa. Biarlah terkoyak tu tak tutup pun tak apa. Atau dia tutup dengan tangan, maka sujudnya hanya sebelah tangan pun tak apa. Nanti berdiri dia kena tutup lah. Itu pasal ada masalah pakaian terkoyak. Baik, apa dia? Apa lagi? Imam tarawih duk pegang mic tu macam mana? Bolehkah? Pegang tak apa. Bila nak sujud kena letak lah. Bila nak sujud kena letak sebab sujud memerlukan dua-dua belah tangan. Rokok sunat tangan letak atas lutut rokok. Tak letak pun tak apalah bila sebut sunat. Sujud kedua-dua belah tangan kena menyentuh lantai. Jadi macam mana dia nak pegang, dia kena letak sebentar. Letak sebentar. Waktu rokok renggang jari, waktu sujud rapat jari. Ya betul. Sambung. Semua jahi dihamparkan, makna diluruskan. Hampar ni melurus, bukan genggam. Ini makna mansyuratul asabi', kita hampar. Hampar jari. Dirapatkan, rapat jari. Dan dihalalkan ke arah kiblat, diluruskan. Bagi jari-jari kita waktu sujud ni menghadap ke arah kiblat. Ini display.
Ada orang sujud dia tak rapat, dia macam tu, macam ni, rekod satu macamnya. Kita bagi lurus, bagi cantik jari-jari kita, semuanya menuju ke depan, ke arah Qiblat. Direnggangkan antara dua lutut. Nah, jangan kepit. Lutut dengan lutut renggang. Dan dua kaki sekadar sejengkal. Kaki pun renggang. Kaki kanan, kaki kiri renggangkan sekadar sejengkal. Renggang. Bukan rapat. Bukan rapat. Sekarang buku-buku yang tersebar mengajar kita sujud kaki rapat. Rapat dua-dua pacak. Pacak betul. Tegak betul. Rapat tu sebenarnya dia berbeza dengan pak mazhab. Pak mazhab sujud kaki renggang. Orang perempuan kaki renggang lah sikit. Renggang sikit. Bukan rapat. Sekarang kalau kita tengok ramai orang kaki rapat. Kononnya inilah salafi. Tak betul. Pak mazhab kalau kita tengok kitab rujukan utama mereka, kaki direnggangkan. Yang kata kaki rapat tu sebenarnya hadis wahuma mansubatan. Dua kaki Nabi tegakkan. Tak disebut rapat pun. Riwayat yang kata rapat tu menurut penilaian ulama-ulama hadis dia riwayat yang syaz. Berbeza dengan riwayat lain. Riwayat lain cerita Nabi bila sujud, dua kaki Nabi mansubatan, tegak. Pacak bagi elok, tegak, lipat. Perut jari ni kita bagi kena ke lantai. Tapi tak wajib 10 jari no. Satu jari kanan, satu jari kiri pun sudah memadai. Ada saya dapat video seorang penceramah, dia kata sujud ni kena bagi 10 jari. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Kalau tak buat macam tu, tak sah. Oh, subhanallah. Bukan tak sah. Sah. Kerana kita fiqah dia afdal 5, 10. Hadha afdal. Tapi sekadar kalau nak dapat ilmu, kalau orang tanya sah dah, dia pacak, bukan pacak je, dia lipatkan satu jari kaki kanan, satu jari kaki kiri, satu-satu je. Sah. Sebab itu masuk dalam bab juz'an. Tadi kita baca dah. Ayyadha juz'an min rukbatai. Wa butun tu atah pada juz'an tu, ayyadha juz'an min butuni asabi'i rijlai. Juz'an min kaffaihi 'alal ard. Ijlah. Betul, kebanyakan buku tersebar kaki rapat. Buku, skrin di masjid, semua buat gambar pula ni. Kalau renggang, pangkah. Kalau rapat, right. No? Boleh tengok, banyak masjid-masjid. Dia ada TV besar tu, skrin tu, dia buat gaya sujud. Sujud kaki rapat, kaki pacak, right. Sujud kaki renggang, pangkah. Sujud tak pacak kaki, pangkah. Tak pacak kaki tu memang pangkah lah. Jadi pak mazhab berdasarkan hadis Nabi, dan memang selesanya kita buka sikit. Di Masjidil Haram pun mereka sebar risalah macam tu. Tu salafi ya. Mereka ada tulis buku Sifatus Salatin Nabi, sifat salat Nabi. Dan mereka memasukkan tambahan atas riwayat. Riwayat hanya bagi tahu dua kaki Nabi buka, mereka tambah dua tumit kot. Dua tumit dirapatkan. Aqibai, dua tumit Nabi dirapatkan. Dua belah kaki rapat waktu sujud. Yang tu dah sampai di tempat kita pun sampai macam tu. Yang betulnya tak apalah, dua-dua boleh, yang penting sujud lah. Yang penting yufarriq atau bedaan yukabbira wa yufarriqa rukbatayhi wa qadamaihi qadra shibrin. Enggak. Sebab tu dibincang dalam kitab fiqh, kalau kita belakang, kita nampak lutut orang depan, tidak dikira dia mendedah aurat. Macam mana boleh nampak lutut orang depan? Pasal dia kangkang, kaki dia tak rapat, dia buka, nampaklah lutut dia. Ataupun kita nampak paha dia, pasal apa nampak? Pasal dari belakang, dia buka kaki, nampaklah. Kalau dia tutup macam tu, tak nampak. Jadi boleh je nak tutup untuk cover, tak mau nampak lutut, tak mau nampak paha, boleh. Tapi kalau orang nampak pun, apa masalahnya? Solat kita sah. No problem. Jadi buka sikit. Kalau saya sujud, saya buka, saya tak rapat. Saya tak selesa rapat kaki. Waktu berdiri kaki rapat, makruh. Waktu sujud pun duk rapat kaki, kerana tidak ada dalil yang menyuruh kita rapat kaki melainkan riwayat hadis yang syaz.
Nanti saya boleh kongsikan kalau siapa yang duduk dalam grup WhatsApp saya Tanwir Masal ni, nanti saya akan kongsikan satu tulisan bahawasanya ketika sujud tak perlu pun rapat kaki. Siapa nak apa-apa lah, tapi kita nak dakwah orang, nak ajak orang suruh rapat kaki, sedangkan benda tu bertentangan dengan apa yang tertulis dalam mazhab kita. Saya tak setuju. Direnggangkan antara dua lutut dan dua kaki sekadar sejengkal. Sejengkal ni, kalau Melayu ni macam ni sejengkal. Kalau Arab, dikira shibr, qadra shibr, daripada ibham sampai ke anak jari. Binsar, khinsar, binsar. Ini sejengkal Arab. Jadi kaki kanan kita sini, kaki kiri kita sini. Waktu sujud pun serupa. Tapi janganlah kangkang sangat, biasa-biasa saja. Dan orang lelaki mengangkat, ini beza lelaki perempuan di sudut ni. Di sudut kaki tadi tak ada beza. Dan orang lelaki mengangkat perutnya dari dua pahanya dan menjarakkan dua sikunya dari dua rusuknya. Dan orang perempuan merapatkannya. Rapat apa? Rapat siku, rapat rusuk. Hak tu je. Kaki biasa, kaki buka sikit waktu sujud. Tak perlu kaki tak perlu rapat. Yang ni yang nak rapat ni. Rasanya kita orang perempuan rapat. Dia takbir pun rapat, dia sujud pun rapat. Baik. Wa yaqul subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalathan. Dan dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Dan orang yang kami sebut dalam tajuk rokok boleh menambah tasbih rokok, dia juga boleh menambah tasbih sujud. Maknanya sampai 9 kali, 11 kali lah paling banyak. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 11 kali. Ada dalil di bawah ni? Tadi tentang perempuan, bukan surat 112, ada dalil nota kaki pertama, kerana cara ini lebih sopan dan menutupi perempuan. Cara sujud kepit macam tu. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis bahawa Nabi SAW ternampak 2 orang perempuan yang sedang solat. Baginda bersabda, "Idza sajadtuma fadumma ba'da al-lahmi ila al-ard fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajul." Rawahul Baihaqi. Artinya apabila kamu berdua sujud, maka rapatkan sebahagian daging ke lantai. Kerana sesungguhnya perempuan tidak sama dengan lelaki pada yang demikian itu. Di Masjidil Haram pun mereka sebab risalah macam tu. Risalah mengajak, mendakwah orang sujud kaki, kedua-dua kaki rapat. Itu memang nak bawa satu fikrah yang berbeza. Nak ambil satu cara yang berlainan daripada apa yang orang buat. Tak apa. Yang penting solat sah, insyaAllah. Dalil tentang subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim kita baca dah sebelum ni, dia berulang balik ya. Kemudian Nabi kata wa dzalika adna, baca 3 kali itu sekurang-kurang sempurna bagi sujud. Yang paling sempurna baca 5 kali, 7 kali, 9 kali, atau paling banyak 11 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la bihamdi. 11 kali tak apa kalau kita sembahyang solat. Kemudian kita tutup dengan apa? Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Dia sebenarnya seorang dia boleh baca banyak kali. Kemudian ada lagi doa dalam sujud. Sebelum ni kita dah belajar doa dalam rokok. Allahumma laka raka'tu kan, wa bika amantu. Sekarang doa dalam sujud. Muka surah 114. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Selalu kita duk baca pagi-pagi Jumaatnya sajada wajhiya lilladhi ni. Rupa-rupanya boleh kita baca setiap kali salat fardu, salat sunat, salat jenazah yang tak ada sujud. Sajada wajhiya lilladhi ini amalkan dalam sujud. Terutamanya bila kita sembahyang seorang-seorang diri, kita boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 11 kali, dan kita boleh tutup dengan sajada wajhiya lilladhi khalaqahu. Tak salah, bahkan itulah yang terbaik. Sembahyang seorang kita tak sangkut dengan orang, nak lama mana sujud pun tak apa. Ustaz, kalau duduk tahiyat akhir macam mana ni? Tak berapa nampak.
Ustaz kalau duduk tahiyat akhir tak boleh duduk rapat punggung di lantai. Kaki tak pacak, macam mana Ustaz? Terang sikit. Okey, tahiyat akhir ni duduknya itu rukun. Cara duduk sunat. Yang penting duduk. Cara duduk sunat. Sunat macam mana? Kita duduk, punggung kita atas lantai, kaki kiri masuk bawah kaki kanan kita pacak. Itu orang panggil kaifiyah. Posisi cara duduk. Itu sunat. Duduk wajib, caranya sunat. Cara tu tahiyat akhir. Maknanya kalau tak boleh buat cara tu, kita ambil lah yang wajibnya duduk kan. Bukan cara, duduk. Duduk bersila boleh. Duduk bertimpuh boleh. Duduk macam pelajar tahfiz nak hafal tasmi' Quran pun boleh. Duduk. Duduk macam tahiyat awal pun boleh. Yang wajibnya duduk. Dia ada dua tu. Satu duduk, satu cara duduk. Cara duduk sunat. Jangan tak duduk langsung sudah. Bertinggung tak boleh. Bertinggung tak boleh. Ataupun dia duduk tapi dia hanya kaki lutut. Punggung dia angkat macam tu. Punggung dia tak mencecah ke lantai. Maka yang tu bukan duduk. Yang tu dipanggil berdiri setengah. Berdiri setengah. Tahu berdiri setengah? Berdiri yang betulnya kaki, lutut semua tu kita berdiri. Tapi kalau kaki dengan lutut tu diletak di lantai, maknanya dia berdiri lutut orang panggil. Separuh berdiri. Yang tu tidak boleh lah. Sebab itu bukan duduk. Punggung terangkat. Punggung kena bagi rapat ke kaki atau rapat ke lantai. Macam ni lah. Nampak tak? Lutut macam tu. Kemudian ini orang panggil berdiri setengah. Punggung dia tak sentuh lantai. Punggung tak sentuh lantai. Ni kaki, ni lutut. Selalu orang gout lah. Dia buat macam tu. Yang tu tak boleh tu. Itu bukan duduk. Duduk kena rapat. Duduk kena rapat. Kalau tak mampu duduk macam orang lain, duduk bersila. Ataupun duduk hunjuk kaki dua-dua ke depan. Itu pun nama duduk. Punggung rapat ke lantai, duduklah. Punggung tak rapat ke lantai, bukan duduk. Faham tak? Cara duduk tak penting. Yang penting punggung rapat. Kalau duduk tahiyat akhir, tak boleh duduk rapat punggung di lantai, kena bagi rapat juga. Tak boleh rapat punggung di lantai, kena bagi rapat juga. Duduk di kursi ke macam mana kan, bagi rapat. Kaki tak pacak tak apa. Yang penting punggung rapat. Faham tak? Punggung kena lagi rapat. Saya tengok ada orang dia gout. Dia duduk, ini kaki, ini lutut. Kaki dengan lutut je rapat ke lantai. Punggung terawang-awang, tertegak macam tu. Saya nak buat contoh pun tak boleh. Kalau dalam masjid saya boleh buat contoh. Di sini takkan saya nak naik meja ni kan. Tuan-tuan bayangkan sendirilah. Ni kaki, ni lutut. Hanya kaki dan lutut saja mencecah lantai. Punggung tak cecah, punggung terangkat. Yang tu tidak mencukupi rukun. Sebab dia tak duduk pun. Dia tu dipanggil berdiri setengah. Tahu berdiri setengah? Kita berdiri dengan tapak kaki itu berdiri penuh. Dia berdiri dengan lutut. Selagi boleh duduk, kena duduk lah. Selagi boleh duduk, kena duduk. Kalau ada bisui macam mana Ustaz? Kalau ada bisui, kalau boleh duduk je. Kalau tak boleh, itu tak apalah darurat. Yang tadi boleh. Kalau kata dia sakit sangat, dia duduk, sakit di punggung, bukan sakit urat. Bukan sakit paha. Selalunya dia urat paha tu cekang. Itu yang dia tak mau duduk. Tetapi kalau dia bersila, dia hunjuk kaki, boleh dia duduk. Kena duduk lah. Kalau memang tak boleh duduk dah, itu tak apa lah. Itu darurat. Adakah mazhab lain yang membenarkan duduk di atas tumit? Mazhab kita pun duduk atas tumit. Tahiyat antara dua sujud, sekali sekala duduk atas tumit. Pacak dua-dua tumit duduk. Sekali sekala. Itu sunnah. Tapi selalunya Nabi iftirash lah. Nabi hampak kaki kiri, pacak kaki kanan. Sebelah kaki je pacak kanan, pacak kiri hampak. Jangan selak macam tu dah. Itu tak dapat pahala sunnah. Ikut sunnahnya, kaki kiri dihampar, kaki kanan dipacak, duduk macam tu dipanggil iftirash. Kalau pacak dua-dua macam mana Ustaz? Pacak kanan, pacak kiri, duduk atas tumit, agak tinggi. Duduk atas tumit jadi badan kita kelihatan tinggi. Itu pun sunnah Nabi. Itu dipanggil iqa'. Itu dipanggil iqa'. Nanti kita akan jumpa dalam ni. Tabi'in bertanya sahabat Nabi SAW. Bolehkah duduk iqa', duduk atas tumit? Sahabat kata, aku tengok Nabi duduk.
Tapi tak selalulah, sekali-sekala kita buat. Sedap pun. Pacak dua-dua kaki, duduk atas tumit. Oh, dia akan urut kaki kita tu, refleksi. Yang mana sakit-sakit tu, dia akan urut, dia macam picit-picit tapak kaki. Sekali-sekala kita buat. Sunat kita buat antara dua sujud. Tapi jangan selalu pula. Sekali-sekala, Nabi pun tak selalu buat. Iqa' tu, sekali-sekala Nabi buat. Iqa', kedua-dua kaki kita tegakkan, kita duduk atas tumit. Iftirash, kita duduk atas hamparan kaki kiri, kaki kanan kita pacak. Kita tak duduk atas kaki kanan, kita pacak kaki kanan. Tawarruk, kaki kiri bawah kaki kanan, kita duduk atas lantai. Tawarruk, sunnah ketika tahiyat akhir. Iftirash macam ni, pacak kaki kanan, hampak kaki kiri. Iftirash sunat ketika duduk antara dua sujud, ketika duduk istirahat dan duduk tahiyat awal. Iqa' pacak dua-dua kaki ni, sekali sekala sunat kita buat. Waktu mana nak duduk? Duduk antara dua sujud. Semua tu cara-cara duduk. Yang pentingnya apa? Duduk. Yang pentingnya duduk. Saya tak boleh nak pacak dua-dua kaki. Saya tak boleh nak duduk pacak kaki sebelah, duduk atas kaki kiri. Saya tak boleh nak tawarruk. Kamu boleh duduk macam mana? Mari kita bincang. Kamu boleh duduk macam mana? Dia kata saya duduk macam bersila boleh ya? Okey, bersila. Setiap kali nak duduk antara dua sujud, bersila. Lepas tu baca Rabbighfirli warhamni. Setiap kali nak duduk tahiyat akhir, bersila. Ustaz, saya bersila pun tak boleh. Lenguh satu macam. Hunjuk kaki ke depan boleh tak? Nampak memang macam tak sopan. Tapi boleh tak? Kata, hantu boleh. Tu selesai. Okey, hunjuk kaki. Saya jumpa di Al-Ustaz, ada orang yang faham dia, kaki dia tu berbesi. Dia sujud, boleh. Time nak duduk, dia hunjuk kaki ke depan. Mungkin orang pandang apa dia ni. Tapi saya pandang dia ni faqih, dia mengaji. Dia boleh sujud. Setiap kali nak duduk, dia hunjuk kaki ke depan. Tapi dia ambil soft tu di ujung lah, tepi dinding macam tu. Selagi boleh sujud, kena sujud. Selagi boleh duduk, kena rapat punggung ke sesuatu. Ke lantai, ke bangku, ke kaki. Jangan punggung tu terawang-awang. Hanya dia letak kaki dengan lutut dia, punggung dia ke mana. Itu tak boleh ya. Jadi bila Allah uji dengan gaut, memang payah nak duduk. Cara duduk tu payah, tapi masih boleh duduk, kena duduk. Okey. Iqa', bukan iq'ad, iqa'. Ustaz, macam mana kalau seseorang tu naik dari sujud, dia tekan penumbuk untuk tolak naik badannya? Hak ni tak apa, ini bukan rukun. Cuma dalam mazhab Syafi'i, bila kita nak berdiri daripada sujud ataupun daripada duduk tahiyat awal, nak bangkit berdiri, kita guna tapak tangan, bukan guna penumbuk. Mazhab Syafi'i guna tapak tangan. Kita tekan tapak tangan, kita bangun berdiri untuk rakaat seterusnya. Okey, macam itu. Nak tumbuk pun boleh, tapi mazhab Syafi'i guna tapak tangan. Yang tu dia bukan rukun, tak mau guna tapak tangan, nak kenjui naik gitu je pun boleh. Takut sakit orak belakang lah. Nabi menggunakan i'timadan ala yadaih. Nabi bergantung dengan dua tapak tangan, Nabi tekan, kemudian baru Nabi bangun berdiri. Betul, pernah nampak di masjid ada yang tak duduk sebab lutut atau paha dia sakit. Tu kira macam mana? Salat sah ke tak sah? Kita kena tengok, dia sakit, adakah sakit sampai tak boleh duduk bersila? Dia duk faham duduk tu kena duduk macam orang ramai. Orang ramai boleh buat, dia kata aku tak boleh buat, tak payah buat duduk tu. Dia cuma letak lutut saja ke? Dia tak mengaji. Yang kata duduk tu ala ayyi kaifiyatin sya'. Ada macam-macam cara duduk. Jangan bertinggung saja. Tak boleh cara ni, boleh cara ni. Maknanya masih boleh duduk. Itu yang saya nak tekan. Orang yang tak mengaji, dia duk tengok daripada dia kecil sampai dia dewasa, sampai tua, dia nampak duduk macam tu. Macam kita tengok selalu tu lah. Itu duduk sunnah. Duduk tu wajib. Cara duduk dapat pahala sunat. Kalau tak boleh cara, duduklah macam mana pun. Unjuk kaki ke. Macam orang nak makan nasi, nak tasmek dekat guru tahfiz. Biasa tengok dia duduk macam mana. Dia duduk atas kaki, satu gigi, yang kaki satu gigi lutut ditegakkan. Tegak lutut.
Macam mana janji duduk? Selagi boleh lah. Kalau memang tak boleh, tak apalah, dimaafkan lah. InsyaAllah Allah terima solat. Dulu biasa tengok orang tua-tua dulu lunjuk kaki, lunjuk, betul ya, lunjuk perkataan tu, kaki ke depan semasa solat. Tapi kot orang lah ni malu, pilih duduk atas kursi. Tak apalah, nak pilih duduk atas kursi pun tak apa, yang penting punggung tu rapat kepada sesuatu. Nak lunjuk kaki boleh, dia boleh sujud, dia sujud. Time duduk, dia naik atas kursi. Tapi kursi tu jangan tinggi sangat lah. Kursi hak tumbuk apa, belacan, tumbuk cabai tu, kursi pendek tu, sesuai lah sujud, naik duduk atas kursi tu. Itu tak nama bertinggung sebab punggung dia rapat. Kalau bertinggung, tidak dinamakan sujud. Duduk atas kursi tu, sujud pula kan. Duduk atas kursi tu, kursi yang tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Ada jual di kedai-kedai plastik, ada jual. Jadi kita kena faham apa makna duduk. Ustaz, maaf bertanya, masa turun sujud dari iktidal, turun tangan dulu atau lutut dulu? Saya dah terang dah tadi. Bab ni saya dah terang dah sebelum ni. Mazhab Syafi'i turun lutut dulu. Sebagai mazhab turun tangan dulu. Dan bagaimana mereka menggunakan dalil istidlal berdasarkan larangan Nabi jangan turun sujud seperti unta duduk. Kita kena faham macam mana unta duduk. Semua tadi saya dah hurai dah. Boleh rojok balik lah. Boleh rojok balik. Tapi tak apalah kalau kata sakit lutut, nak turun tangan dulu pun tak apa. Kalau tak sakit lutut, turun kaki dulu. Hadis sama tapi ulama berbeza cara pandang. Kita dah hurai dah tadi. Boleh tengok balik lah. Saya tak mau ulang, nanti jadi panjang masa kita kan. Jadi kita teruskan sikit lagi. Dan jika dia menambah lagi dengan doa lain, maka itu lebih baik. Kita tengok hadis di bawah, muka surat 111. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitara wan nasu sufufun khalfa Abi Bakr. Faqala ayyuhan nas innahu lam yabqa min مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم. Artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelak tabir di rumah baginda. Tirai lah. Ni Nabi tak larat pergi sembahyang jemaah, Nabi uzuk. Ini al-ayyam al-akhirah min hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari terakhir daripada hayat Rasulullah. Dekat-dekat Nabi nak wafat. Nabi selak tirai. Nabi senyum tengok sahabat-sahabat Nabi solat. Duduk tengah buat saf nak solat belakang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi tak boleh dah nak pergi, tak larat dah. Tak larat. Bermula sakit Nabi ni pada satu malam, Nabi nak pergi jadi imam sembahyang Isya. Tiba-tiba Nabi rebah, bahasa kampung rebah lah. Nabi pengsan, jatuh. Lepas tu bila Nabi sedar, Nabi tanya, adakah mereka telah solat Isya? Isteri Nabi kata, tak. Hum yantazirunak, mereka menunggumu wahai Rasulullah. Rasulullah minta satu besen air, Nabi nak mandi. Sebab sunat mandi selepas pengsan. Bukan wajib. Sunat mandi lepas pengsan. Bagi segar. Nabi pun mandi sikit. Lepas tu Nabi ambil wuduk. Wuduk batal lah. Pengsan membatalkan wuduk. Pengsan tidak mewajibkan mandi tapi sunat mandi. Nabi ambil wuduk semula. Nabi pun pakai kain baju semua. Nak keluar rumah, jatuh lagi pengsan. Sian kat Nabi. Pengsan lagi. Lepas sedap, Nabi tanya mereka, semayang lagi? Sahabat kata, belum, mereka menunggumu. Nabi mandi. Beberapa kali Nabi pengsan, beberapa kali Nabi mandi. Macam tu. Akhirnya Nabi surrender lah. Nabi kata, muru Abu Bakrin. Suruh Abu Bakar lah. Fal yusalli bin nam. Suruh dia imamkan solat. Aku tak larat, tapi. Maka sejak malam tu, Isya tu, seminggu lah, lebih kurang seminggu Nabi tidak hadir solat Jumaat. Berjamaah. Baik,
Ini hadis cerita Nabi dalam keuzuran, Nabi selok tirai. Ketika itu para sahabat sedang berada di dalam saf-saf di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baginda bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak terdapat lagi berita gembira tentang kenabian." Lepas pada ni Nabi kata tak ada turun wahyu apa tak ada. Ayat ni maknanya Nabi dah dekat sangat nak wafat. Nabi kata sesungguhnya tidak terdapat lagi berita gembira tentang kenabian kecuali mimpi yang benar. Wahyu tak ada. Tapi mimpi ada. Mimpi orang-orang soleh ni dia sebagai satu petunjuk. Dia bukan wahyu tapi dia petunjuk daripada Allah. Kecuali mimpi yang benar yang dialami oleh seorang Muslim, orang soleh, atau diperlihatkan kepadanya mimpi itu. Kadang dia mimpi, kadang-kadang jadi satu isu, dia teringat balik. Diperlihatkan kepadanya satu ni, dia kata, oh dulu saya mimpi begini-begini. Dia ada nampak petanda-petanda. Ar-ru'ya as-salih. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Quran di dalam rokok dan sujud. Jangan. Makruh baca Quran dalam rokok dan sujud. Baca Quran ini hanya ketika berdiri. Itu pun surah biar imam yang baca. Makmum baca iftitah, baca Fatihah sahaja. Adapun rokok, maka agungkan Tuhan di dalamnya. Azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dan adapun sujud, maka doalah bersungguh-sungguh. Memang patut doa kamu dimustajabkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a, rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba paling dekat dengan Tuhannya ketika sujud, maka perbanyakkan doa. Banyak doa. Zikir pun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sambung dengan sajadah wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau kita sembahyang seorang, kita boleh sambung doa. Habis tak tahu doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa ketika sujud ini, faqaminun ay yustajaba lakum. Nabi kata harap-harap sangatlah. Memang patut doa kamu dimustajabkan. Boleh berdoa dengan apa saja doa yang dia kendaki, sama ada urusan dunia atau akhirat. Tetapi jangan sampai melampau dalam berdoa seperti seorang berdoa. Ini doa melampau. Doa melampau macam mana? Dia doa, ya Allah, kurniakan daku sebuah rumah. Sifat rumah itu begitu begini. Rumah banglo, 2 tingkat. Rumah banglo, depan ada kolam, semua dia detail sangat dalam berdoa itu, dipanggil melampau. Ya Allah, rezekikan aku isteri yang salihah. Takat tu okey lagi. Kulitnya putih gebu, rambutnya ikal mayang, matanya bulu mata. Rapu apa ni? Doa apa macam tu? Doa macam tu dilarang. Jangan. Macam Allah tak faham sebut nak isteri yang salihah, cukup lah. Siap. Order tu detail. Kalau kita order detail ni, kita takut orang tu dia tak faham kita. Ni dekat Allah kita sebut macam tu, tak patut. Baik, dan jika dia menambah lagi dengan doa lain, maka itu lebih baik. Habis sujud. Jadi sujud dia ada syarat-syarat sah dia. Dia ada apa yang kita nak baca, ada tambahan-tambahan lagi untuk lebih tahsin, lebih baik ibadat kita. Kita tambah dengan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Kemudian kita sambung sajadah wajhiya lilladzi. Boleh tengok muka surat 114. Nak hafal ni bukan senang. Jadi kalau ada kitab, boleh rojok pelan-pelan, hafal. Boleh kita masukkan dalam bacaan sujud kita supaya sembahyang kita makin bertambah baik, lebih berkualiti, makin hari makin ada perubahan ke arah kebaikan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkati masa kita. Wallahu a'lam bissawab. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.